Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan buat lagi latihan dalam buku PBD. Okey, kita akan sambung aktiviti yang seterusnya iaitu aktiviti 46, 47 dan 48. Okey, sedia semua murid-murid, sediakan pensel pemadam yang cukup. Jom kita buat sama-sama. Murid-murid boleh tulis tarikh dahulu ya. Hari ini 20 hari bulan 8 2021. Aktiviti 46. Berikan respons terhadap permintaan berdasarkan gambar. Okey, murid-murid perlu beri respons berdasarkan gambar. Okey, murid-murid boleh lihat gambar. Kemudian kita baca dialog yang diberi. Okey, mari kita baca sama-sama. Dialog yang pertama. Ibu, ini baja apa? Okey, Alia berkata, ini gambar Alia dan ini pula ibunya. Apa jawab ibunya? Itu baja bunga. Kemudian ibu dia cakap lagi, Alia, tolong bubuh baja itu di pangkal pokok pokok bunga ini. Okey, apa respons Alia? Apa jawapan Alia? Okey, cikgu nak murid-murid garis dahulu isi penting yang dikatakan oleh Ibu Alia. Okey, kita lihat, kita garis sama-sama. Tolong bubuh baja di pangkal pokok bunga. Okey, sekarang kita jawab ataupun kita beri respons apa yang hendak kita tulis di sini. Okey, kita tulis mula apa yang telah kita garis tadi. Cuma kamu ubah sikit-sikit sahaja. Tidak perlu tiru semua. Baiklah, saya apa? Saya akan bubuh baja. Okey, bubuh kamu tambah imbuhan mem. Membubuh baja di pangkal pokok bunga ini. Ini tu kamu tukar jadi itu. Okey. Saya akan membubuh baja di pangkal pokok bunga itu. Okey, sekarang kita lihat pula perbualan antara Nabil dan ayahnya. Okey, apa kata ayahnya? Nabil, tolong ambilkan ayah pemangkas di dalam stor. Dan ayah dia berkata lagi, minta ambil pemangkas itu dengan hati-hati kerana ada banyak benda tajam di situ. Okey, sekarang kita garis dulu apa isi penting yang dikatakan oleh ayah Nabil. Okey, tolong ambilkan ayah pemangkas di dalam stor. Seterusnya, ambil pemangkas itu dengan hati-hati. Okey, apa jawab Nabil? Kita baca semula apa yang dikatakan oleh ayah. Nabil, tolong ambilkan ayah pemangkas di dalam stor. Okey, apa jawab Nabil? Baiklah, saya akan mengambil pemangkas di dalam stor. Ambil tambah imbuhan jadi mengambil. Okey, saya akan mengambil pemangkas di dalam stor. Okey, kalau tak tahu eja macam mana, boleh lihat dialog yang kita baca tadi. Okey, yang ketiga, apa kata ayah? Minta ambil pemangkas itu dengan hati-hati. Okey, jadi apa jawab Nabil? Ya, saya akan ambil, tukar jadi tambah imbuhan mengambil pemangkas itu dengan hati-hati, tambah lagi imbuhan jadi berhati-hati. Okey, ya, saya akan mengambil pemangkas itu dengan berhati-hati. Okey, murid-murid boleh tulis dengan betul. Semak dulu ejaan. Kalau tak tahu, boleh rujuk dialog yang diberi.
Okey, itu saja untuk aktiviti 46. Aktiviti 47, persembahkan cerita dengan gaya yang menarik. Kemudian, lengkapkan pantun. Okey, untuk aktiviti 47, murid-murid tidak perlulah mempersembahkan cerita. Cuma perlu baca berulang kali supaya sehingga lancar. Okay, sebab cikgu lihat masih ramai lagi murid yang masih belum membaca dengan lancar. Faham murid-murid? Okey, sekarang kita baca sama-sama cerita ini. Selepas kita baca ni nanti barulah kita lengkapkan pantun yang diberi di bawah. Ada 2 rangkap pantun yang diberi yang perlu kita lengkapkan. Okey, mari kita baca sama-sama. Mawar tersenyum riang sambil menghirup udara pagi. Dia begitu gembira kerana telah mekar berkembang. Wah, cantik sungguh kelopakmu, puji matahari yang berada di dalam pasu di sebelahnya. Mereka berada di halaman rumah Puan Anis. Terima kasih, kelopakmu juga sangat indah dan kuning berseri, balas Mawar sambil tersenyum. Kita harus bersyukur kerana Tuan kita menjaga kita dengan baik, kata anggerik yang berada di dalam pasu yang tergantung. Benar katamu, anggerik. Tuan kita sentiasa menyiram dan membubuh baja agar kita hidup subur, balas Mawar. Kawan-kawan, Tuan kita sudah datang, kata matahari. Puan Anis berjalan ke arah pokok-pokok bunga yang ditanamnya. Puan Anis ingin menyiram pokok-pokok bunga itu. Okey, dah baca murid-murid. Sekarang mari kita lengkapkan pantun. Ada 2 rangkap pantun. Yang pertama, pokok sentul, pokok kecapi. Pokoknya tinggi, tidak berduri. Okey, baris ketiga tak ada. Kamu perlu pilih di sini. Ada 2 jawapan di sini. Cuma pilih satu dan tulis pada tempat kosong. Barulah bunga cantik berseri. Okey, ingat lagi tak macam mana nak lengkapkan pantun? Kita perlu tengok rima akhir. Okey, kalau rima akhir, cuba lihat baris pertama. Rima akhirnya ialah P. P-I-P. Okey, baris kedua, ri. Baris kedua, ri. Okey, baris keempat, ri. Okey, hari itu cikgu sudah beritahu baris pertama mesti sama dengan baris ketiga. Kalau baris pertama P, baris ketiga pun mesti P. Okey, jadi mana satu jawapan yang di hujung ayat rima akhirnya P. Okey, yang ini ya. Yang ini P dan yang ini dang. Okey, pilih yang mana satu yang sesuai. Okey, seterusnya padam dulu. Okey, kita lihat pula pantun yang kedua. Andai bunga tumbuh di taman, bunga-bunga mekar di halaman. Okey, cikgu ulang. Andai bunga tumbuh di taman, bunga-bunga mekar di halaman, berwarna-warni, indah dipandang. Okey, kamu perlu lengkapkan baris yang kedua. Baris kedua. Okey, baris pertama rima akhirnya man. Baris ketiga, man. Baris keempat, dang. Baris keempat sama dengan baris kedua, iaitu dang. Okey, pilih ayat yang mana satu ayat yang hujungnya ada rima akhir, dang. Kemudian kamu tulis di sini. Okey, tulis dengan cantik dan kemas. Okey, itu saja untuk aktiviti 48. Murid yang belum baca lagi cerita, tolong baca berulang kali sehingga
lancar. Aktiviti 48, edit dan murnikan petikan dari aspek penggunaan kata. Murid-murid perlu edit dan murnikan perkataan yang berhuruf tebal. Gantikan dengan perkataan yang sesuai dengan ayat. Sebelum itu, mari kita baca dahulu petikan ini ya murid-murid. Sedia kita baca sama-sama ikut cikgu. Pada setiap hujung minggu, ibu bapa Alia memimpin dia dan adiknya pergi ke Taman Tasik Shah Alam. Mereka akan berjoging sambil menikmati keelokan alam. Taman Tasik itu agak besar dan dijaga dengan baik. Pelbagai benda riadah boleh dilakukan di Taman Tasik itu. Ada pengunjung yang bersenam, berbasikal, berkayak dan berkelah dengan keluarga. Di Taman Tasik itu juga disediakan tempat permainan untuk kanak-kanak. Selepas berjoging, Alia dan adiknya akan bermain di situ. Sambil bermain, Alia akan berkenalan dengan kanak-kanak lain di situ. Kadangkala, Alia dan adiknya akan memberi ikan di dalam laut itu makan roti. Mereka gembira melihat ikan-ikan berebut untuk makan roti yang disiram. Kebiasaannya, mereka akan menghabiskan masa selama 2 jam di Taman Tasik itu. Kemudian, ibu bapa Alia akan lalu di kedai makan sebelum pulang ke rumah. Okey, murid-murid baca sekali lagi perkataan yang berhuruf tebal yang perlu kita gantikan dengan perkataan lain yang lebih sesuai. Okey, yang pertama memimpin. Okey, nombor 1 memimpin. Okey, kemudian kita gantikan dengan penggunaan kata yang tepat iaitu membawa. Alia membawa dia dan ibu bapa Alia membawa dia dan adiknya pergi ke Taman Tasik Shah Alam. Okey, perkataan membawa barulah sesuai dan tepat diisi untuk menggantikan perkataan memimpin. Okey, perkataan yang kedua, keelokan, elok alam. Okey, kita perlu gantikan dengan perkataan lain yang lebih sesuai. Mereka akan berjoging sambil menikmati keelokan alam. Okey, cuba murid-murid fikir apa perkataan lain yang lebih sesuai. Okey, yang ketiga, besar. Taman Tasik itu agak besar dan dijaga dengan baik. Yang ketiga, besar. Okey, gantikan dengan perkataan lain yang lebih sesuai. Okey, yang keempat, benda. Okey, benda. Kemudian murid-murid cari perkataan lain yang lebih sesuai, tulis di sini. Okey, yang kelima, tempat. Di Taman Tasik itu juga disediakan tempat permainan untuk kanak-kanak. Seterusnya nombor 6, laut. Alia dan adiknya akan memberi ikan di dalam laut itu makan roti. Okey, betul tak perkataan laut? Okey, tadi Alia pergi mana? Bukan pergi laut ya. Okey, pergi mana? Baca balik semula petikan ini. Baru tahu ya. Okey, lagi. Disiram.
Ikan-ikan berebut untuk makan roti yang disiram. Salah, disiram. Okey, cuba fikirkan apa perkataan lain yang sesuai. Okey, kemudian tulis di dalam petak di bawah. Okey, akhir sekali perkataan lalu. Ibu bapa Alia akan lalu di kedai makan sebelum pulang ke rumah. Okey, gantikan dengan perkataan lalu. Apa perkataan lain yang sesuai? Okey, cikgu dah beri jawapan. Cikgu akan bagi jawapan. Kamu pilih yang mana satu yang betul ya. Cikgu bagi jawapan. Kemudian kamu pilih yang mana satu yang sesuai. Kamu tulis di bawah. Murid-murid, ini adalah jawapan bagi latihan aktiviti 48. Murid-murid perlu pilih yang mana sesuai untuk menggantikan perkataan yang berhuruf tebal yang kita buat tadi, yang kita baca. Pilih satu dan tulis dalam jadual yang diberi. Okay, kita baca jawapan. Yang pertama, ditabur. Yang kedua, keindahan. Yang ketiga, taman. Yang keempat, aktiviti. Seterusnya, singgah, luas dan tasik. Okey, selamat menjawab murid-murid. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.